Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kita ada sebuah motosikal yang sebenarnya paling rare, paling unik dan paling luar biasa yang pernah saya uji. Dan ini merupakan motosikal yang saya sememangnya suka gila. Dalam bucket list saya yang saya harap memang hopefully in the future saya dapat pakai lah. Okay? Motor apa yang saya masukkan tu? Honda XADV 750 2021. Okay, so inilah dia Honda XADV 750. Ini adalah model tahun 2021, generasi kedua, dilancarkan tahun lepas. So sebelum kita ride, kita cerita sikit lah info pasal motor ni. So Honda XADV ni datang dengan enjin 750cc 2 inline parallel twin yang menghasilkan sekitar 58 horsepower dan juga 69 Nm top. So horsepower dia naik daripada generasi sebelumnya sebab enjin ni kini mencapai standard emisi Euro 5. So daripada nak upgrade enjin tu, dia terus ada bump in power lah ke 58 horsepower 58 horsepower dan juga 69 Nm top. So apa sebenarnya Honda XADV 750 ni? Adakah ialah sebuah skuter maxi, jentera touring atau adventure? Pada saya, kalau tanya, sebelum saya bawa, saya rasa it's just a maxi scooter tapi yang rupa fancy. Tapi lepas saya bawa, saya boleh cakap dia memangnya sebuah skuter maxi yang digabungkan dengan elemen adventure dan juga touring. Okay, so selain daripada enjin yang telah dinaik taraf, design dia pun lebih agresif lah. Saya memang suka design baru ni, nampak lebih garang, lebih modern. Dan yang bestnya, overall design dia ni memang something yang korang boleh pakai dan boleh tahan bertahun-tahun. Design dia tu memang nampak ahead of its time dan nampak futuristic bagi sebuah adventure scooter. So dalam segmen adventure scooter, memang korang ada ini je, Honda XADV 750. Jadi dia tak ada pencabar. Dia T-Max tu dalam kategori lain. Okay, motosikal skuter lain tu dalam kategori maxi scooter. Tapi yang ni dia berada dalam kategori tersendiri, dan itu yang membuatkan Honda XADV ni sebuah jentera yang pada saya memang sangat-sangat unik lah. Okay, so tak nak cerita banyak, selebihnya kita cerita tentang motor. Jom. Okay, alright. So moment korang naik, korang nampak dah skrin TFT ni. Okay, ini merupakan skrin TFT 5 inci menggantikan skrin digital LCD yang terdapat pada model sebelum ni. Okay, so dekat skrin ni dia punya layout sama je pada Africa Twin. Okay, dan kita ada kat sini mode standard yang mana korang boleh tukar dengan hanya menekan butang mode ni. Okay, dia akan tukar ke rain, gravel dan user serta sport. Sport memang mode yang saya paling suka lah. Okay, dia punya mode tu memang dia punya rev range tu, dia tarik gear ratio tu, terutamanya pada gear tinggi, dia punya gear ratio tu lebih panjang, jadi saya sangat-sangat suka. Tapi untuk ride dalam town, kita hanya akan pakai standard je. Cumanya yang slacknya, okay, motor ni korang boleh turn off traction control. Cumanya korang tak ada butang kat sini untuk turn off. Korang kena masuk dalam set menu, pilih traction control dan turn off. Cumanya bila korang dah matikan enjin, hidupkan balik, traction control tu dia akan back to dia kepada setting yang asal. Jadi korang kena turn off balik. Jadi benda tu agak hassle sikit lah bila korang nak bawa motor ni masuk off-road. Yes, motor ni boleh masuk off-road sebab itulah fungsi skuter adventure XADV 750 ni. Okay, jom kita start engine. Dengar bunyi tu, okay, itu bunyi thumping sound daripada engine parallel twin. So bunyi dia, kalau tanya saya, dia versi yang lembut daripada Africa Twin. Africa Twin punya thumping sound tu agak kasar dan obvious, tapi yang ni lebih soft. Tapi pada saya bunyi dia ni memang sangat-sangat tune dah. Bunyi saja dah letakkan motor ni sebuah maxi scooter adventure yang lain daripada yang lain. Okay, so jom kita ride. Macam biasa, sekarang dalam gear N sebab dia pakai DCT. Okay, kita tekan D untuk jalan. So dia engine automatic. Tapi kalau korang tak minat bawa macam gaya automatic, korang nak tukar gear, korang hanya perlu tekan butang atas ni untuk naik gear dan yang bawah ni untuk turun gear. Okay, so sekarang kita pakai butang auto je. Jom.
Okay, so Honda XADV 750 ni merupakan tawaran terbaru daripada salah satu daripada tawaran Honda Big Wing dan Honda Malaysia. Okay, Honda XADV 750 ni merupakan motosikal segmen skuter adventure. Okay, so design dia memang sangat agresif, design dia memang sangat unik. Dah seperti yang saya cakap tadi, motor ni datang dengan enjin 750cc parallel twin yang menghasilkan sekitar 58 horsepower dan juga 69 Nm of torque. So daripada aspek kuasa memang, Kalau korang rasa 750cc 58 horsepower tu tak banyak, saya boleh cakap 58 horsepower tu memang sangat-sangat banyak. Saya dah bawa motor ni ke Melaka atas highway, saya bawa dalam cruising 1314. Tapi bila perlu korang boleh pulas ke 16 tanpa sebarang masalah. Cumanya bila 16 tu korang akan rasa slight vibration dekat handlebar lah. Tapi motor ni memang tak ada masalah nak keep up atas highway. No problem. Nak overtake pun tak ada issue. Pick up dia memang sangat-sangat smooth, sangat-sangat efficient. Dan yang bestnya, setiap kali korang pulas throttle tu, dia punya brrrr daripada enjin tu memang datang, memang layan lah. So buatkan korang nak pulas selalu. So apa yang saya suka upgrade yang dibuat atau penambahbaikan yang dibuat pada model generasi kedua XADV ni adalah gear ratio dia. So pada model yang pertama tu, dia terdapat isu yang mana bila korang bawa, especially dalam situasi yang mana korang perlukan power tu tak terlampau banyak dan tak terlampau rendah, terutamanya bila ambil corner lah. Okay, ada beberapa ketika bila korang ambil corner, korang tengah speed 4, gear 4, gear 5 misal kata, dan dia akan turun gear secara mendadak sampai pam ke gear ketiga. Jadi korang akan rasa macam belakang tu macam agak membuang. Tapi benda tu dah tak berlaku pada generasi kedua yang model saya bawa sekarang ni. Honda dah buat penambahbaikan yang memang sangat ketara. So korang bawa motor ni, dan walaupun dia tukar gear secara auto, tapi penukaran gear tu korang rasa macam natural. Okay, tak terlampau mengejut. So yang tu yang saya rasa saya sangat suka. Memang layan. So kalau korang nak tahu, selain daripada design dan enjin, model ni juga generasi kedua ni adalah 3 kg lebih ringan. Okay, jadi dia pakai chassis yang lebih ringan lah. Jadi hasilnya model ni 3 kg lebih ringan daripada generasi pertama. Dan kalau korang rasa 3 kilo tu tak banyak, tapi sebenarnya agak rasa 3 kilo kurang tu buatkan motor ni lebih rasa ringan dan nimble, lebih lincah. Dan lepas tu dia punya sitting ergonomic pun lebih baik. Okay, model sebelum ni, dia punya tempat letak kaki tu dia rasa agak awkward tau. Okay, dia macam agak terlalu lebar. Jadi bila korang bawa dalam keadaan slow, misal kata tengah trafik, kaki nak turun, kaki tu akan terlampau keluar sangat. Jadi korang tak rasa stabil untuk handle motor ni dalam keadaan perlahan, terutamanya dalam trafik sesak lah. Tapi model ni, dia punya floorboard tu dekat bahagian bawah tempat letak kaki tu kini lebih slim. Jadi bukan hanya slim, tempat letak kaki tu pun juga dah di-revise supaya kedudukan kaki tu lebih selesa nak bawa untuk tempoh masa yang lama. Saya boleh cakap saya bawa ni ke Melaka, pergi balik langsung tak ada rasa sakit kat mana-mana. Kaki rasa selesa sepanjang masa. Saya bawa orang rumah duduk belakang, orang rumah pun kata seat belakang dia sangat-sangat selesa. Okay, so itu antara aspek yang saya suka tentang motor ni. Pada saya keselesaan sangat penting, especially pada sebuah motosikal skuter maxi yang besar macam ni. Saya sebenarnya tak gemar guna perkataan skuter tu, sebab yes, dia tak ada gear, yes, dia tak ada clutch. Ramai akan kata itu adalah skuter. Tapi pada saya, walaupun dia punya spesifikasi tu macam skuter, tapi elemen yang dia bawa tu, riding experience yang dia offer tu, tak rasa macam skuter. Memang nampak rasa macam a proper adventure touring punya motosikal.
So macam saya explain di awal video, motor ni ada beberapa riding modes, okay, dan juga Honda selectable traction control, basically traction control lah, okay. Riding modes ni yang saya rasa memang versi mode standard dan juga sport tu adalah favourite saya. Dan kita ada juga mode gravel, yang tu kalau korang berminat nak lenjan XADV 750 ni masuk off-road. Cumanya walaupun gravel, tapi korang akan ada rasa slide, gangguan daripada traction control. So bila mana korang nak slide tu, dia akan kick in sikit je, lepas tu motor tu akan kembali tegak. Bunyi tu. So untuk kegunaan ride jarak jauh, jangan risau, tangki pada XADV ni agak besar, 13 liter. Cuma saya rasa kalau buat at least 15 liter mungkin lebih best lah kot. 13 liter saya bawa daripada Putra Heights ke Melaka, no problem, tak perlu isi, sebab dia punya range dalam 300 km lebih. Cuma nak balik tu baru saya isi. And then dia bergantung juga pada kadar korang pulas throttle ni. Sebab saya boleh cakap dia punya power tu memang best, memang layan. Saya sebenarnya memang suka kan XADV ni. Memang antara motosikal yang saya rasa berkenan, macam alamak nak pancing lah. Tapi kita tengok dululah macam mana soal tu. Okay. So windshield depan ni, of course, bagi sebuah motosikal touring adventure kena ada windshield. Dan yang best ni, windshield ni boleh laras. Okay, terdapat 5 peringkat pelarasan yang korang boleh buat di bahagian tepi ni, okay, untuk adjust. Saya rasa dia punya windshield ni sebenarnya melindungi kepala saya agak baik. Saya tak rasa rintangan angin yang terlampau kuat. Even kalau saya cruising 160, saya bawa di highway cruising ke Melaka tu, saya bawa pakai open face. Yang bestnya open face tapi tak ada gegaran. Jadi pada saya dia punya windshield ni protect angin dengan sangat-sangat baik, walaupun tak terlampau tinggi. Tapi windshield ni adjustable, tahap ketinggian tu dalam 3 inci lah. Jadi pada saya itu pun dah cukup baik. Korang tak perlu nak tukar ke windshield aftermarket yang lebih tinggi, sebab kadar protection angin dia memang sangat-sangat baik. So motor yang saya bawa ni adalah warna nado, lebih kurang nado grey lah. Warna grey ni memang pada saya hero colour dia pada cantik. Kita juga ada warna merah dan juga warna hitam, tak silap saya. Tapi warna grey ni warna yang permintaan paling tinggi, jadi dia punya waiting list tu agak panjang. So kat meter dia kalau boleh nampak, macam saya cakap, dia lebih kurang sama pada Africa Twin. Kita ada fuel gauge, kita ada riding mode, kita ada gear kat sini, water temperature, voltage bateri, odometer. So tayar dia datang dengan Nobi tires, jadi korang dah boleh bawa masuk off-road, tak ada masalah. Tapi off-road tu saya nak tekankan off-road yang ringan-ringan je lah. Maksudnya yang flat surface. Kalau nak R84 tu janganlah, okay? Sebab dia punya ground clearance tu tak berapa baik, sebab dia masih lagi sebuah skuter in that sense. Jadi kalau korang nak lompat-lompat tu memang barai lah bahagian bawah tu. Ambil corner pun saya rasa XADV 750 ni handle corner dengan sangat-sangat baik. Korang tak boleh lah nak kejar superbike kan dekat corner, tapi korang still boleh enjoy lah, itu pasti. Dia punya handling wise dia memang sangat-sangat baik. Saya memang rasa memang motor ni dia combination pelbagai jenis motosikal tau. So sebuah skuter adventure, sebuah maxi scooter, motosikal adventure, motosikal touring. So in that sense memang
Motor ni memangnya sangat-sangat unik. Bila korang nak overtake, pick up dia, alamak, And of course, bila kita masuk dalam trafik, senang ke nak handle motor ni? Saya boleh cakap, saya lalu Jonker Street tengah jalan-jalan sesak tu, memang handling dia memang sangat-sangat senang. Dia very balanced. Korang takkan rasa berat. Dia handle lalu mencilok celah kereta tu memang sangat-sangat baik. So motor ni, saya impress lah dengan motor ni secara keseluruhan. Panasnya. So yes, kalau korang tanya disebabkan motor ni motor touring, adventure dan sebagainya, ada satu aspek tentang motor ni yang function dia tak ada, iaitu cruise control. Fungsi cruise control tak ada pada Honda XADV 750. Tak kisah generasi yang pertama dan yang ni generasi kedua. T-Max 560 ada cruise control, tapi XADV 750 tak ada. Tapi apa yang saya boleh cakap, saya cruising, yelah bukan pergi jauh kan, Melaka sangat pun, kat highway tak perlu nak guna cruise control sebab dia punya throttle tu, respon tu ringan, very responsive. Saya tak rasa penat pun. Okay, sebabnya yelah kita tak perlu nak tukar gear dan sebagainya. Pada saya ciri cruise control tu pada XADV 750 ni tak ada tu bukan satu isu besar. Okay, dia cruising dekat highway dah cukup baik. Wind resistant tak ada, so korang tak rasa penat. Apatah lagi saya suka dia punya tempat letak kaki ni, dia ada dua position. So macam kalau korang nampak lah di bahagian depan, dan kita ada flat macam bawa skuter biasa dalam town. So Honda pada saya telah jalankan tugas dengan baik bagi menghasilkan sebuah motosikal adventure, skuter touring dan sebagainya ni dengan sangat-sangat baik lah. Pada saya dia check segala aspek yang saya harapkan pada sebuah motosikal macam ni. Keselesaan nombor 1, power ada 58 horsepower, 69 Nm torque. 69 Nm torque tu memang rasa bila korang pulas. Pick up tu almost immediately, serta-merta datang. Motor ni memang enjoyable lah nak bawa. Itu yang saya rasa macam impress gila lah. Ambil corner, no problem. Korang rasa confident lah handle motor ni, macam handle motor touring. Lepas tu saya cakap, memang saya tak rasa macam bawa motosikal skuter. Riding ergonomics dia, riding experience dia memang lain daripada yang lain lah. Memang luar biasa. Sebab tu dalam segmen skuter adventure ni hanya ada Honda XADV je. Okay, segmen skuter adventure 150cc atau 200cc ke bawah ada banyak. Kita ada Aprilia SR GT 200. Kita ada W Moto, okay, 150i, dan kita ada juga ADV 150. Tapi bagi segmen maxi skuter besar macam ni, memang hanya ada Honda XADV 750 ni sahaja. Now, persoalannya sekarang adalah soal harga. Okay, lepas korang dengar explanation tu, and then Honda pun dah lama jual motor ni sejak tahun lepas.
Honda XADV 750 ni dijual pada harga sekitar 67,800 macam tu lah. Okay, so kalau bercakap soal harga, memang dia agak keras lah, tapi dia still murah berbanding T-Max 2021. Yamaha T-Max dijual pada harga 72,000. Dan kedua-dua model ni adalah model CPU, okay, T-Max dan juga XADV ni. Jadi daripada aspek harga, dia lebih murah sikit. Tak murah banyak, murah sikit. Tapi korang dapat cc yang engine yang lebih besar, 750cc. So pada saya itu adalah satu winning point lah. Sebab, and then plus design wise, saya rasa XADV ni memang menang lah. Kalau korang nak tahu kenapa Honda XADV ni design dia unik, sebabnya dia didesign di HQ Honda di Italy, bukan di Jepun. Jadi sebab tu design dia very continental lah, very European, bukan sebuah model Honda typical. Sebab tu design dia sangat-sangat unik. Mana dah dapat skuter pick up macam ni dengan thumping sound tu lagi. Alamak, memang layan. Pada saya, kalau korang nakkan sesuatu yang lain, okay, menawarkan kelainan, design luar biasa, sesuatu yang memang kalau orang akan pandang, memang XADV 750 lah. Saya park di Hard Rock Cafe, memang orang datang untuk tengok motor ni. Jadi kalau korang berkemampuan nakkan sesuatu yang lain yang memang jadi attraction, memang XADV 750 ni antara lah model yang korang perlukan. Tapi yang tu lah saya nak cakap, sometimes setengah-setengah model tu korang kena test sendiri untuk rasa, untuk buat korang rasa okay, aku nak motor ni. Memang saya cakap, korang boleh pergi ke mana-mana Honda Big Wing, try lah, dapatkan rasa sendiri, test motor Honda XADV 750 ni. Sebabnya ia satu pengalaman yang unik, yang korang bila test, saya jamin korang akan rasa macam ush, sedap motor ni, mata korang akan terbeliak. Sebab itulah reaksi yang saya dapat bila saya dapat bawa motor ni selama seminggu. Nampak punya excited sampai dah ni dah. Itulah reaksi yang saya dapat bila saya bawa motor ni selama seminggu. Saya rasa sayang nak pulang balik, tapi tak apalah, mungkin in the future kita boleh pakai motor ni. Sebabnya apa yang saya boleh cakap, keselesaan dia tip top, praktikal, tak penat, boleh bawa dalam town, boleh bawa ride. Dan yang best ni, okay, contohlah kan, saya bawa ride motor, kita pakai riding gear secukupnya, full face helmet, glove, jacket dan sebagainya. Tapi bila kita sampai ke destinasi, contoh kita nak round dalam pekan, dan kita ride daripada KL pergi Penang, pergi Melaka, dan kita nak pusing-pusing, kita malas lah nak pakai kasut apa semua, kita nak santai-santai kan. Kalau kita buat macam tu dengan motor-motor lain seperti BMW GS, Ducati Multistrada V4S, Suzuki V-Strom 1050 XT, dia rasa macam tak selesa tau nak pakai santai bawa motor macam tu. Because yelah, at the end of the day, korang kena tukar gear, korang perlukan kasut dan sebagainya. Tapi dengan bawa skuter ni, benda-benda tu tak berlaku tau. So bila korang nak ride jauh, korang boleh pakai, tak ada masalah nak ride. Bila korang sampai destinasi, korang nak pusing-pusing town, nak pakai santai, jalan dengan orang rumah, memang motor ni boleh buat semua benda tu.
Bila korang perlukan dia sebagai sebuah jentera touring, dia boleh touring, no problem. Atas highway 14, 15, 16 tak ada isu. Korang nak ride dalam town, speed 80, 50, tak ada isu. Engine tak jerking. Kalau korang rasa macam takut tak nak dia tukar gear sendiri dalam ride slow, tukar ke manual mode, tukar gear sendiri 1, 2 dan 3, tak ada masalah. Memang pada saya Honda XCV 750 ni menawarkan segalanya yang korang perlukan pada sebuah motosikal. Praktikal, selesa tu paling penting, lasak, bawa sedap, apa lagi? Dia memang check segala yang korang perlukan tu. But of course, kalau korang nakkan sesuatu yang lebih powerful, of course lah kita ada dalam market tu macam-macam lagi motosikal adventure dan touring lain. Tapi macam saya cakap, kalau nakkan sesuatu yang praktikal, Honda XCV 750 ni dah cukup. Tak perlu pun nak engine 1000cc dan sebagainya. 750cc parallel twin, 58 horsepower, 69 Nm top, dah cukup. Betul saya cakap, dah cukup. Okay, jadi itu je lah review saya kali ini mengenai Honda XCV 750 2021. Seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci, lari www.motovlog.net. Kat situ kita tinggalkan banyak info yang lebih mendalam tentang model ni dan tawaran lain Honda Malaysia. Selain daripada itu juga, jangan lupa like, share dan subscribe video ni sebab kita akan bawakan lebih banyak konten untuk korang kat luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum.